Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam UPM, salam Jubli Emas UPM ke-50. Apa khabar warga kampus sekalian? So hari ini alhamdulillah kita dapat bertemu sekali lagi dalam satu platform bersama-sama dengan barisan panel yang kita jemput khas untuk membincangkan satu topik yang sangat menarik. Baru saja pagi tadi dibentangkan, petang terus kita kupas. Dan ini merupakan satu wacana ilmu, satu bual bicara baru yang memang baru saja diperkenalkan, baru saja dicadangkan untuk dilaksanakan, dan ini merupakan satu wadah untuk kita membawa inisiatif universiti untuk membawa suara dari segenap lapisan warga kampus bagi membincangkan naratif Naib Chancellor 2021. Alhamdulillah tuan-puan, ini merupakan siri yang pertama. Jadi bila kita sebut siri yang pertama ni, maksudnya akan adalah siri-siri yang berikutnya, dan sudah pasti ia tidak akan terhenti di sini, dan kupasan-kupasan inilah nanti yang akan terus mengikat jiwa dan semangat kita untuk terus mencapai matlamat pelan strategi yang telah digariskan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bersama dengan panel jemputan kita yang mewakili lapisan warga kampus kita. Kita di sini ada wakil daripada Persatuan Pegawai Akademik. Kita juga ada wakil daripada Persatuan Pegawai Pengurusan dan Profesional. Dan kita sudah semestinya bersama dengan barisan MPP kita, wakil daripada barisan MPP kita, iaitu Presiden kita. Sebelum kita mulakan, apa kata kita berkenalan dahulu bersama-sama dengan mereka, masing-masing segak bergaya. Hari ini kita tak ada mood bersaing. Sebab apa? Sebab tak ada bunga yang real, yang ada bunga plastik saja di depan kita. Jadi semua kumbang saja. Sebelum kita mengorak langkah lebih jauh, tuan-puan, warga kampus yang saya hormati, jom kita berkenalan dahulu dengan panel-panel kita. Baik, panel kita yang pertama. Itu dia, siapa bersama-sama dengan kita. Beliau adalah Profesor Madya Dr. Wan Zuha. Wan Hassan merupakan Presiden PPA UPM, Persatuan Pegawai Akademik UPM. Merupakan pensyarah di Fakulti Kejuruteraan bidang robotik. Dan doktor, asal daripada mana doktor? Saya asal daripada Pasir Mas, Kelantan. Oh, Kelantan kita. Orang Pasir Mas, Kelantan. Saya belajar di KUZA, selalu pergi ke Kelantan. Tapi bila sebut je, bercakap je bahasa Kelantan, orang kata macam siam bunyi. Apa khabar doktor? Alhamdulillah sihat. Baik, alhamdulillah. Seterusnya. Wah, mikrofon doktor. Supaya masing-masing dapat dengar dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator kita, saudara Zaim. Nama saya Zuhaini bin Abdul Rahim. Saya alhamdulillah diberikan amanah sebagai pemangku Presiden Persatuan Pentadbir UPM, dan juga sekarang ini berkhidmat di sebagai Ketua Pengelola Peserta di bahagian endowment Pusat Musyawarah Zakat dan Endowment UPM, insyaAllah. Okey, Ustaz, dah lama saya kenal dengan Ustaz. Kita berborak ni, kita berbincang pada hari ni, kita panggil Tuan Zuhaini kita Ustaz, boleh kah? Boleh lah, selesa lah. Segap gaya. Isteri tak tanya apa-apa ke Ustaz? Pakai baju serba lengkap ni. Saya pakai baju Melayu sepasang. Okey. Okey, baik. Seterusnya panel kita yang berikutnya, segak bergaya. Kalau tak buka emas pun dah handsome, buka emas lagi lah handsome. So siapakah saudara kita berikutnya? Diperkenalkan Encik Alif Akmal bin Omar, merupakan yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar tahun 3 Bachelor Kejuruteraan Mechanical, berasal daripada Johor Bahru. Saudara Alif, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik Encik Zaim. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Apa khabar mahasiswa kita, Alif? Alhamdulillah, semua mahasiswa alhamdulillah keadaan baik. Kita bersama dengan mahasiswa. Kami pun berada di kampus sekarang ini untuk sama-sama kita menyediakan apa yang terbaik untuk mahasiswa, sama ada menjaga kebajikan mereka, makan minum mereka,
Dan segala permasalahan kami biasanya akan menjadi orang tengah lah untuk kita sampaikan kepada pihak pengurusan universiti. Itu antaranya boleh saya ulas sedikit berkenaan dengan mahasiswa di dalam kampus. Dan sekarang ini sebenarnya Doktor dan juga Encik Zuhaimi, sekarang ini kita tengah usahakan untuk kemasukan pelajar ura-ura kata bulan Mac nanti, ikut keputusan Kementerian Pengajian Tinggi barangkali bulan Mac nanti. Maknanya kata sekarang ni kami tengah dalam persiapan untuk membenarkan pelajar masuk ke kampus, bagaimana SOP dan sebagainya. Sekarang ni di peringkat Majlis Perwakilan Pelajar dan juga pengurusan universiti, khususnya bahagian awak pelajar, kita tengah merangka perkara tersebut. Saja. Okey, baik. Itu merupakan sedikit nota-nota untuk makluman kebajikan pelajar kita, warga kampus sekalian. InsyaAllah Barisan Majlis Perwakilan Pelajar dan juga pengurusan universiti juga bekerjasama erat dalam memastikan kebajikan pelajar kita dan pengurusan pelajar kita sentiasa terjamin dan diuruskan dengan baik. Okey, tak sabar nak mula. Panel kita dah bersedia. Okey, tuan-puan, warga kampus, warga net sekalian, petang ini insya-Allah kita akan kupas apa yang telah dibawa oleh Naib Chancellor kita pada pagi tadi. Kita akan sedikit sebanyak menceritakan tentang apakah wajah baru yang dibawa oleh Naib Chancellor kita. Yang pertama of course lah, Naib Chancellor kita sendiri itu adalah baru kan, dan difahamkan 100 hari dah mentadbir. Diam tak diam dah 100 hari. Tapi dengan wawasan apakah, dengan corak apakah yang cuba dibawa. Jadi bersama dengan panel kita akan kupas bila kita dengar apa yang cuba dibawa oleh Naib Chancellor kita, bermula dengan penjenamaan naratif itu sendiri kan. Sebelum ni kita menggunakan jenama perutusan Naib Chancellor, tapi kita ubah kepada naratif. Sudah pasti di situ ada satu spirit ataupun semangat yang cuba dibawa. Dan tak habis dengan itu, tema yang diperkenalkan adalah menggema seruan Al-Falah dari Menara Ilmu. Kalau dulu kita kenal Menara Gading, tapi kali ini nak dinamakan, nak dibawa kepada spirit ataupun semangat Menara Ilmu. Jadi Dr. Wan, dari perspektif pegawai akademik, bagaimana Doktor melihat perkara ini? Terima kasih Cik Zaim, dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada pihak universiti atas jemputan pada petang ni lah. Okay, dan saya rasa ini adalah satu peluang mewakili semua pensyarah yang di Universiti Putra Malaysia supaya menyampaikan apa yang kita boleh bincangkan dalam kupasan ini. Dan dari segi perkataan naratif pun kita rasa saya dah bincang dalam grup Exco Satuan, dan masing-masing macam terkejut. Apakah itu naratif? So masing-masing tertanya apakah itu naratif. Sebab sebelum ni kita membincangkan adalah hala tuju universiti bila ada perubahan visi di peringkat universiti. So dia membincangkan hala tuju. Apakah hala tuju? Apakah akan dibawa oleh visi? Wawasan yang akan dibawa oleh visi. Tu satu perkataan yang naratif yang dibawa bersamaan dengan Al-Falah itu sendiri, dan satu benda yang vocab yang baru untuk pensyarah, which is naratif is satu penceritaan dan membawa satu wawasan iaitu Al-Falah. Itu yang saya difahamkan dalam konteks pagi tadi yang dibincangkan oleh yang dibentangkan oleh Vice Chancellor. So apa yang saya nampak secara keseluruhannya adalah satu paradigma yang agak positif, dan boleh dikatakan positif sebab dia merangkumi semua cabang, semua faktor, semua elemen, semua aset yang ada dalam universiti. Contohnya kita bercakap pasal pendigitalan. Itu satu benda yang paling penting dalam keadaan semasa, which is kita semua dalam keadaan education online, pengajaran online, semua nak kena online, semua mesyuarat online, teaching online, apa lagi yang semuanya dalam keadaan yang dalam virtual. Dan pendigitalan yang disampaikan oleh yang berbahagia Prof. Visi pagi tadi adalah satu bentuk yang solution ataupun penyelesaian kepada isu-isu yang ataupun masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar dan pensyarah. So saya rasa benda tu pun perlu diketengahkan dan perlu dibincangkan dan perlu ada solusi untuk di masa hadapan, dalam masa yang terdekat. So saya rasa isu yang dibincangkan ataupun isu yang dibentangkan tadi memerlukan satu pendekatan, satu implementasi yang terbaik yang perlu dilaksanakan secara segera. So itu pendapat saya untuk pembukaan pada kupasan petang ini. Okay, good. Ustaz Zuhaimi,
Bila cerita tentang naratif kan, gema seruan Al-Falah, macam Dr. Wan kata tadi, oi ni term ni macam baru ni kan. Jadi macam mana kita nak menjiwai perkara tu, dan apa sebenarnya spirit yang cuba dibawa oleh pengurusan kita ni, terutama yang diketuai oleh NAB Chancellor kita sendiri. Jadi apa yang boleh dikongsikan tu? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih sekali lagi kepada saudara moderator kita, handsome. Nampak macam muda lah kan, tapi tak tahu usianya, tak tahu, berahsia kan. Yang saya hormati Profesor Madya Dato' Wan Zuhar, Presiden Persatuan Akademik UPM, anak anda kita, anak anda ke adinda ke tak tahulah kan. Saudara Alif, Presiden Majlis Perwakilan Pelajar UPM. Jadi, dan juga penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian, subhanallah, hari ini adalah merupakan hari yang penuh keberkatan. Kalau kita lihat hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, hari yang memberikan sesuatu jalan-jalan kebaikan kepada kita untuk membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesuai pada hari ini juga ada satu naratif kan, ataupun saya duk tengok apa sebenarnya makna naratif tu kan. Ya, ada penceritaan, ada perkongsian. Tapi apa yang kita nak sampaikan bahawa ianya adalah mesej ilmu ataupun sesuatu maklumat yang ingin disampaikan oleh seorang pemimpin berdasarkan apa yang telah diperolehi daripada warga UPM sendirilah. Jadi kalau kita berbicara persoalan naratif itu sendiri, dari segi makna dia sendiri, saya rasa ianya akan memberikan suatu perkara yang baru dalam kehidupan kita. Kan? Sebelum ni perutusan ditukar kepada perkataan naratif. Bagi saya satu istilah yang boleh menyedarkan kita, mungkin dengan istilah perutusan tersebut telah lama. Dengan adanya istilah naratif ni sendiri, satu semangat aura baru yang mungkin kita boleh fikirkan tentang inspirasi daripada pemimpin-pemimpin kita. Baik, apabila saya melihat dalam konteks pula tajuk yang dibicarakan, bila kita katakan tentang menggema seruan Al-Falah dari menara ilmu. Jadi bila saya melihat dalam konteks tajuk tersebut, saya merasakan satu yang terdetik dalam hati kita, bagaimana nak kaitkan tentang seruan Al-Falah. Al-Falah ni sebenarnya luas dari segi pengertiannya dan luas dari segi tanggungjawab kitanya. Kalau kita kaitkan kita sebagai seorang Muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, seruan Al-Falah itu 5 kali diserukan kepada kita untuk menunaikan kewajipan solat dan dikaitkan dengan Al-Falah tersebut, kejayaan. Apabila kita solat dan justru itu berkait dengan kejayaan. Jadi inspirasi daripada tajuk yang telah dibicarakan pada hari ini, kaitan di antara kehidupan kita dan juga hubungan kita dengan pencipta kita dengan kejayaan. Yang saya nampak satu perkara yang nak dibawa dalam perkara, dalam tajuk yang dibicarakan hari ini. Dan kalau kita tengok dalam segi falah, Al-Falah ni perkataan Arab lah, kejayaan ataupun di isim masdar, isim masdar dalam konteks kata terbitan dalam bahasa Arab tersebut lah. Jadi kalau kita lihat kejayaan yang perlu kita cari, bukan saja kejayaan di dunia tetapi juga kejayaan di akhirat. Dia berkait dengan apa yang disampaikan oleh yang bahagian Chancellor kita tadi lah. Sekitar 53 page kan Prof. Kami ni sebenarnya nak hadamkan apa yang telah dibicarakan, yang telah disampaikan oleh yang bahagian Prof. Untuk kita kupaskan pada hari ini, saya rasa amat tidak adil lah untuk kita mengupas secara keseluruhan. Yang ada sekitar dalam 93 perenggan. Saya rasa tak salah saya. Saya pun tak sempat nak hadam keseluruhan apa yang diberikan. Tetapi apa yang mesej yang saya dapat hari ini tentang Al-Falah tersebut, misi yang nak dibawa itu adalah kejayaan. Bukan saja kejayaan di dunia tetapi juga kejayaan di akhirat. Dan kita boleh mergekan tadi, boleh kita gabungkan tadi. Jadikan beberapa proses-proses yang ada dalam kehidupan kita itu ialah melibatkan tentang pekerjaan kita, tentang hubungan kita dengan manusia, tentang tanggungjawab kita dengan pelajar, dengan tanggungjawab kita dengan institusi. Dan tersebutlah perkataan amanah tadi. Sehingga kan di branding ataupun dijenamakan balik tentang satu pusat, satu bahagian di bawah Jabatan Chancellor melihat kepada aspek integriti dan juga aspek governance tersebut bagi melihatkan kepada tanggungjawab kita sebagai seorang yang beramanah. Iaitu yang kita nak kaitkan dengan Al-Falah tu.
kita perlu amanah untuk kaitkan dengan definisi kejayaan, yang mana seruan itu bukan saja seruan daripada manusia saja, tetapi seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang yang memohon supaya setiap hamba di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini menjalankan tanggungjawab yang terbaik untuk mencapai kejayaan, iaitu al-falah tadi, kejayaan di dunia dan di akhirat. Itu setakat permulaan dahululah. Kan? Ini macam forum perdana kan. Okey. Terima kasih. Tuan-puan, permulaan saja tuan-puan, tapi dah rasa macam khutbah Jumaat dah. Bagi siapa yang tak merasai Jumaat tadi tu, ini antara kandungan yang kita nak bawa lah. So, saudara Alif, bila melihat naratif yang cuba NAP Chancellor kita bawakan, dan kita perlu ingat naratif ini bukannya semata-mata idea daripada pandangan daripada NAP Chancellor kita sendiri, dan kita kena ingat dari mana datang asal-usulnya naratif ini kan. Antaranya adalah satu kajian yang ataupun kita sebut sebagai apa orang kata suara hati kan. So daripada maklumat suara hati ini dibawa, dibincangkan, dibengkelkan sehingga menjadi satu cetusan idea untuk membawa UPM kan. Bila saudara Alif tengok tema dia kan, menggema seruan Al-Falah dari Menara Gading dalam konteks mahasiswa, bagaimana anda melihat perkara itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang saya hormati tuan moderator kita, Dr. Wan Zuhar dan juga Encik Zuhaimi. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Universiti Putra Malaysia atas diberikan kesempatan saya sebagai wakil pelajar untuk turut sama dalam kita katakan slot kupasan naratif NAP Chancellor hari ini. Pertamanya daripada pelajar tentunya kami berbesar hati bila saya bertanya kawan-kawan di kampus terutamanya, kita berbesar hati. Ini satu program yang kita katakan walaupun bukan baru tapi bawa pada penceritaan yang baharu ataupun kaedah yang baharu. Kita lihat hari ini keadaan pandemik COVID-19 betul. Bagaimana sebelum ini mungkin kita sebutkan perutusan NAP Chancellor. Hari ini disebabkan pandemik ini dia berubah kaedah menjadi kepada naratif NAP Chancellor. Pertama, kami sangat berbesar hati untuk menerima keadaan ini, yang mana saya rasakan ini satu peluang yang besar untuk kami pelajar yang hari ini kita panggil sebagai the biggest stakeholders kepada universiti untuk memahami apa aspirasi yang ingin dibawakan pihak universiti, yang dibawakan oleh sendiri yang berbahagia Prof. NAP Chancellor kita. Okay, itu yang pertama, kami sangat berbesar hati kerana kita dapat dengar terus hasrat ataupun penceritaan bagaimana keadaan Universiti Putra Malaysia dalam masa sekarang ini. Bila kita bercerita tentang tema, Encik Zaim dan juga ahli panel yang lain, saya sangat tertarik juga dengan tema yang diberikan hari ini berkaitan dengan bagaimana menggema Al-Falah dari Menara Ilmu. Kan? Macam Ustaz Zuhaimi sebutkan tadi, menggema Al-Falah sendiri pun kalau kita bertanya kepada masyarakat umumnya, mungkin ada yang tahu ataupun ada yang kurang pasti kerana ada term Al-Falah kat situ kita katakan kan. Term yang agak baru ataupun term bahasa Arab kita masukkan sekali. Dalam usaha ini saya kira itu usaha yang baik dalam mana kita mengetengahkan atau meningkatkan kecaknaan warga kampus terutamanya mahasiswa dan kita memahami apa yang ingin disampaikan. Cuma Ustaz Zuhaimi tadi banyak menyentuh mengenai menggema Al-Falah. Cuma saya nak ulas sikit berkenaan dengan Menara Ilmu. Kenapa before this kita selalu dengar Menara Gading. Hari ini dalam tema yang dibawakan yang bahagia Prof. NAP Chancellor menyebutkan tentang Menara Ilmu instead of menggunakan terma Menara Gading. Menara kalau kita faham dari sudut konteks maksudnya sendiri yang bagi rakan-rakan panel, kita lihat hari ini Menara Ilmu itu sendiri menara membawa pengertian satu struktur binaan yang cukup tinggi. Bagaimana hari ini Universiti Putra Malaysia meletakkan menara sebagai satu perumpamaan yang baik untuk meletakkan ketinggian ilmu yang kita bawa hari ini. Bagaimana ilmu itu kita katakan bebas daripada sebarang ketidaktelusan ataupun kekotoran yang lain. Bagaimana tingginya martabat ilmu. Namun begitu, menara ilmu juga berperanan untuk disebabkan kedudukannya yang tinggi, berperanan juga untuk memayungi masyarakat kampus. Bagaimana hari ini penerokan ilmu yang baru melalui penyelidikan dan sebagainya mampu kita beri kepada masyarakat kampus terutamanya mahasiswa dan juga masyarakat yang berkaitan lah. Kalau dalam konteks mahasiswa saya kira tak ada masalah dalam pemberian ilmu ataupun penyampaian ilmu kita boleh gunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran PDP. Untuk masyarakat yang saya rasakan sepanjang daripada apa yang bagi Prof sebutkan dalam 53 page tersebut saya rasakan yang boleh saya simpulkan adalah bagaimana hari ini Universiti Putra Malaysia memberi manfaat ilmu itu juga kepada masyarakat sekeliling.
Bukan setakat masyarakat ataupun warga UPM, tapi kepada masyarakat sekeliling. Kalau kita biasa dengar kepada ucapan yang bagi Prof. Chancellor, juga banyak menekankan bagaimana hari ini UPM mampu untuk memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar, terutamanya dalam bidang pertanian, kita sebut sebagai niche kita. Saya kira itu harus kita garap bersama, berbagai lapisan masyarakat ataupun warga UPM hari ini, terutama dalam dari segi pelajar, kita memainkan peranan penting. That's why saya katakan sebagai naratif nasionalisme ini sangat penting untuk kami memberikan apa yang perkara yang Naib Chancellor berikan kepada kita untuk saya sampaikan kepada pelajar, terutama dari segi Majlis Perwakilan Pelajar sini. Wallahualam. Okay, terima kasih. Satu kupasan yang amat menarik. Apa yang membuatkan Alif tiba-tiba tertarik untuk memilih konteks ilmu, menarik ilmu tadi, instead of ambil naratif, ambil gemeng, ambil al-falah, tapi tertarik untuk cerita tentang konteks ilmu tadi tu? Yes. Sebenarnya bila kita cakap menarik ilmu, sebab sebelum ini saya daripada kecil, kita selalu digembar-gemburkan kita akan ke Menara Gading. Daripada kecil sehingga saya umur 21 tahun, selalu kita sebut universiti sebagai Menara Gading. Tetapi hari ini tema yang kita bawakan menarik ilmu. Saya pun mengkaji berkenaan perkara ini. Saya bertanya dengan pegawai-pegawai ataupun yang expert berkenaan perkara ini. Dan kita lihat menarik ilmu juga membawakan peranan penting ataupun maksud yang signifikan dalam membawa kepada hala tuju yang ingin disampaikan. That's why saya tertarik untuk kita berbicarakan tentang perkara menarik ilmu tersebut. Okey, Doktor, soalan saya akan garap lagi supaya soalan ini menjadi lebih panas, Doktor. Doktor, kadang-kadang kita nampak penjenamaan ini adalah sekadar penjenamaan kan? Dan kalau dulu kita tengok istilah Arab ni bukanlah asing daripada tema yang diketengahkan untuk pelan strategi kan. Kalau sebelum ni kita tengok ihsan itu sendiri kan di implement ataupun di aplikasikan dalam pelaksanaan pelan strategi itu sendiri kan. Tapi sejauh mana perubahan nama ini nanti akan mengubah budaya, akan mengubah semangat, atau dia sebenarnya tak perlu ubah pun, teruskan saja, apa masalahnya? Kalau menurut doktor, apa kepentingan dan ada akan berlaku perubahan ke, Doktor? Menarik soalan tu. Tercabar minda saya. Okey, I think kita semua aware, kita dah biasa bila ada satu perubahan kepimpinan, dia akan ada satu perubahan lonjakan. So setiap lonjakan tersebut akan ada dia punya identiti yang perubahan yang dibawa oleh setiap pemimpin dalam organisasi tersebut. So saya lihat di sini dalam konteks akademik, benda yang pertama kita nak tengok adalah apakah benda yang perubahan yang baru yang akan berubah. Okey, of course kalau daripada akademik dia akan tanya KPI naik ke? Itu soalan pertama. Soalan KPI. Okey, adakah soalan akan naik lagi? Adakah soalan KPI itu akan sama ataupun berkurangan? Itu soalan yang pertama. Soalan kedua, penerbitan, penyelidikan. Adakah geran akan dapat disediakan? Orang kata semua pensyarah dapat menikmati ataupun dapat jumlah geran yang sepatutnya untuk meneruskan kerja-kerja penyelidikan. Dan soalan yang kedua dalam isu sekarang, benda yang kedua adalah dalam isu sekarang adalah daripada postgraduate student ataupun pelajar siswaza. So itu adalah isu-isu yang benda yang berliga di kalangan pensyarah sekarang. So yang pertama adalah grant, sebab kita sebagai ARIO University itu benda yang pertama yang kena buat selain daripada kita mengajar. So bila bercakap pasal mengajar pula, adakah sistem ataupun adalah keadaan internet kita adakah membolehkan kita melaksanakan tugas pengajaran dengan cemerlang? Itu yang benda yang pertama. Yang kedua adalah penyelidikan, adakah geran yang mencukupi untuk melaksanakan ataupun membuat satu inovasi baru. Dan yang ketiga, adakah jumlah student yang ada, adakah kita mendapatkan jumlah student yang cukup untuk kita melaksanakan kerja-kerja pendidikan. So saya dapat tadi information daripada yang berbahagia Prof Naib Chancellor telah memaklumkan akan ada pertambahan pelajar ataupun allowance pelajar ataupun dia punya apa dipanggil GRA scheme tu yang kita rasa benda yang pensyarah nak dengar. So benda tu adalah satu benda tarikan kepada pelajar-pelajar di luar, sama ada dalam negara ataupun luar negara. Bukanlah semata-mata perubahan nama tu yang nak didengar, tapi apa strategi dan perancangan. Yes, nama is satu benda lonjakan yang boleh membawa satu pembaharuan.
Orang kata kita dengar, oh nama baru, terkejut. Tapi intipati tu mesti benda yang itu yang kita nak tengok. So seperti tadilah, pada segi pengajaran, apa isu dekat pengajaran, online system, pendigitalan. So nampak dia punya perbincangan ataupun dia punya konteks yang dalam penyampaian yang bagi provisi tadi dah disampaikan. Okey, itu benda yang akan akan dilihat secara secara detail. Dan yang kedua adalah berkenaan dengan penyelidikan. Okey, so adakah benda tu akan mendapat sokongan padu daripada pengurusan universiti? Sebab yang kita tengok bila sebut penyelidikan sahaja, dia adalah penerbitan. Dia punya tu inovasi. Itu benda-benda yang penting yang menjadi satu hakiki kepada pensyarah. Dan itulah soalan-soalan yang akan berlega di setiap pensyarah. Sebab dalam satu kondusif yang baik, kondusif yang boleh membenarkan seorang pensyarah menjalankan tugasnya dengan baik, itu adalah antara benda yang asas atau basic yang kita perlukan. Okey, satu lagi is bila kita membincangkan dia punya wawasan ataupun kehendak oleh pengurusan, so benda yang kita tengok adalah adakah dia selari dengan kehendak pensyarah tersebut, ataupun contohnya KPI pensyarah tersebut, ataupun kenaikan pangkat tersebut. Itu benda yang sentiasa berlega di pensyarah. Adakah dia boleh memenuhi KPI tersebut, dan untuk memenuhi tersebut semua ekosistem, semua yang kondusif di peringkat di peringkat facilities fakulti, di peringkat kewangan ataupun dalam bentuk grant, adakah itu benda-benda yang akan membantu? Dan kita mengharapkan setiap pembaharuan tersebut adalah pembaharuan yang positif, yang boleh membantu atau melonjakkan al-falah itu sendiri. Okey, melonjakkan al-falah itu sendiri. Kita buat dalam satu yang al-falah, mungkin kita nak lebih lagi al-falah yang lebih, orang kata satu al-falah yang afdal. Boleh cakap ustaznya tu? Yang lebih afdal lah. Okey, yang lebih afdal maknanya kejayaan yang menjurus satu benda yang orang kata dapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, which is benda yang kita buat tu adalah membawa kita ke satu ke arah yang lebih positif, ataupun kita pergi ke jannah lah. Okey, so dia satu benda yang saya rasa benda-benda yang kita boleh kaitkan dengan satu lonjakan baru, satu perkembangan baru, satu naratif yang baru. Okey, tapi asas mesti disediakan dengan sepenuhnya. So itulah dia punya intipati pensyarah. Kalau kata kita nak bincangkan daripada kaedah ataupun dari sudut keperluan seorang pensyarah, apakah yang diperlukan dan apakah yang membolehkan the words yang kita guna tadi is dia kata life balance tu itu sendiri. Okey, life balance itu sendiri, work life balance itu sendiri. Sebab kita bekerja, alright, kita memberi semua orang kata inspirasi kerja kita, semua tenaga kita kepada apa yang kita diamanahkan. Saya ada soalan untuk work life balance selepas ni. Kan? Alright. Kita bawa next. Kita bawa next. Tapi satu soalan yang saya nak tanya kepada doktor kan. Dalam banyak-banyak pengumuman yang dibuat tadi kan, apa yang doktor rasa bila dengar kan, oh ini best. Matlamat ini mendukung ekosistem yang doktor masukkan tadi sebagai seorang pensyarah kan. Apa yang signifikan bagi doktor? Cik Zaim minta satu, saya bagi dua. Okey. Yang pertama adalah bila disebut banyak, saya rasa kalau kita tengok daripada senarai 52 muka surat Ustaz senarai itu adalah membicarakan tentang pendigitalan. Okey, itu satu benda yang very important untuk sekarang ni. Sebab semua benda kita banyak online kan. Itu satu benda. Yang kedua adalah dia punya apa dipanggil, saya pun lupa nama bila kita sebut itu adalah GRA. So this is scheme untuk pelajar-pelajar siswaza. Okey. So ini satu benda yang kita rasa yang telah lama ataupun sudah beberapa tahun ni tiada. Okey, sebelum ni kita ada My Brain. Kita ada satu support kewangan kepada student. So kalau yang ni tak ada, macam mana kita nak sustain kita punya kerja-kerja pendidikan yang boleh membawa student dalam dan luar ke UPM. Maknanya itulah satu benda yang kita rasa sebagai pensyarah untuk meneruskan kerja-kerja pendidikan, kita memerlukan student. So tanpa student kita tak boleh membawa kepada al-falah itu sendiri. Dan satu lagi adalah bila kerja-kerja pendidikan kita dalam satu tahap yang di peringkat antarabangsa, of course kita akan dapat menerbitkan penerbitan-penerbitan yang lebih ke arah yang
Universiti Kendaki. Contohnya sekarang ni kita dah berbicara tentang kata apa Q1 Q2, dan sekarang ni Q1 Q2 pun kita dah kategori sebagai first 1%, 10%, 5%. So this is ekosistem yang kita nak. This is benda yang kita rasa keperluan untuk kepada semua pensyarah untuk membawa kepada Al-Falah itu sendiri. Okay, terima kasih Dr. Wan. Bukan sahaja nama, perubahan nama itu juga signifikan membawa satu aura, satu paradigma yang baru kepada pegawai akademik kita. Malah ianya harus disokong dengan satu ekosistem supaya Al-Falah itu dapat direalisasikan. Betul, Doktor? Betul, cantik, Doktor. Okey, tuan-puan, saudara-saudari Warganet, boleh kita teruskan berikutnya? Boleh lah. Okey, Ustaz, menarik Ustaz. 5 tahun je kita ubah, kan? 5 tahun je kita ada hala tuju yang baru, pelan strategi yang baru. Tapi di peringkat pentadbiran kita nanti, kan, sudahnya kita buat juga kerja-kerja rutin kita. Dan kerja semakin bertambah, kan? Malah ada yang kata nanti apa? Berubah pun tak ada makna. Kerja pun macam ni juga. Jadi saya pun naik pangkat, tak naik pangkat juga, kan? Orang yang atas-atas juga naik. Ini satu naratif lama juga, Ustaz. Yang membumi, yang mendasar kepada attitude ataupun budaya kerja kita. Macam mana tu, Ustaz? Terima kasih. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Terima kasih pada moderator sekali lagi berkenaan dengan soalan yang berkatakan tentang perancangan setiap 5 tahun kita ada perancangan yang baru, kita ada misi yang baru. Seharusnya dalam kehidupan kita juga kita ada perlu pembaharuan lah. Setiap tahun pun kalau kita hidup, kita perlukan ada satu pembaharuan untuk tahun-tahun yang berikutnya. Dalam keluarga kita, dalam institusi sosial kita, begitu juga universiti. Kita kena mengambil kira bahawa bila kita berada dalam tempoh yang ditentukan, contohnya 5 tahun, kita perlu berada dalam satu perubahan yang lain, yang lebih baik. Apa yang tidak kita capai, kita perlu muhasabah, kita perlu fikirkan. Kita sebagai seorang manusia, kita kena akur bahawa kita tidak mampu untuk mencapai sesuatu perkara itu sesempurna yang mungkin. Itu kita kena akur. Apa yang kita rancang, apa yang kita telah garapkan sebelum ini, belum pasti kita akan mencapai secara keseluruhan. Jadi dalam tempoh 5 tahun contohnya ada perubahan, ada penambahbaikan, itu bagi saya satu perkara yang biasa. Yang kedua, yang kita melihat dalam konteks kita sebagai penjawat awam, yang mengatakan bahawa kita buat ubah tak ada perubahan apa-apa dalam kehidupan kita. Itu tanggungjawab kita. Kan sebenarnya kita ni hidup di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni, tanggungjawab kita bukan sekadar untuk dapat makanan, bukan sekadar untuk dapatkan kemewahan, bukan sekadar untuk dapatkan untuk diri kita saja. Tapi sebenarnya kehidupan kita di muka bumi ini, bila kita bekerja, satu hari kita nakkan sesuatu benda yang boleh menjamin kita apabila kita berada di akhirat nanti. Ini saya nak kaitkan dalam kehidupan kita. Banyak orang kata banyak kerja, kita buat tak ada apa, buat pun tak naik pangkat, buat pun orang tak pandang. Kecewa tu, Ustaz, perasaan kecewa. Dari sudut pandang kita, kalau kita memandang kehidupan kita ni terus di dunia, itulah kita pandang. Tapi kita memandang bahawa misi kita, Al-Falah kita tadi adalah kejayaan untuk kita berada di suatu tempat yang kekal abadi. Jadi kalau kita berfikir sebagai seorang manusia yang betul-betul secara waras sebagai orang yang berada dalam kehidupan seorang manusia, hidup ini hanya sekejap saja tempohnya. Kan? Saudara Zaim belum tahu tempoh untuk tarikh kematian. Allah Akbar. Tahu? Saya tak tahu. Prof tak tahu, Datuk Mazhar tak tahu, Saudara Arif tak tahu. Tetapi tempoh tersebut tidak dinyatakan tapi dirahsiakan oleh pencipta kita. Tetapi tak kala kita mempertikaikan apa yang tanggungjawab yang diberikan kepada kita dengan mengatakan kita tidak dapat apa, tapi itu sebenarnya nilai yang kita tidak fikir bahawa vision kita sebenarnya nak dapatkan Al-Falah itu adalah yang saya sebutkan tadi, kejayaan di akhirat dan juga kejayaan di dunia. Ini satu benda yang kita nak lihat. Ustaz bolehlah cakap, Ustaz pun sekarang ketua penolong pendaftar dah sekarang. Itu usaha yang kita lakukan hanya Allah je yang tentukan. Kan kita kena akur dengan perkara-perkara tersebut, kan. So kalau kita nak bicarakan persoalan skrip kehidupan kita nanti lagi panjang lah. Betul. Bukan kita dapat tu semudah ABC lah. Tak semudah ABC. Tapi semua dengan usaha kita, dengan doa kita, dengan kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keikhlasan kita, dan Allah akan bagi balik balasan itu kepada kita lah. Itu yang seterusnya saya nak bicarakan. Yang persoalan yang kita kaitkan dengan kemajuan, kan, kehidupan kita, ya, bagi kalau kita tengok pensyarah dia ada dia punya
peranan dia masing-masing. Kami pentadbir ada peranan dia masing-masing. Pelajar ada peranan dia masing-masing. Ketiga-tiga komponen ini memainkan peranan yang cukup penting dan juga kategori pelaksana yang cukup ramai di universiti ini. Jadi apa yang perlu kita fokuskan adalah bagaimana nak menggabung jalinkan keempat-empat komponen ini agar mencapai satu misi tadi. Kan visi kita itu sebenarnya diberikan amanah untuk mentadbir. Kan bila-bila masa sahaja kita akan pergi dan akan diganti. Termasuklah kami sendiri akan pergi dan akan berganti, akan pencen, akan apa. Tapi yang penting bagaimana nak menggabung jalinkan keempat-empat komponen tersebut dengan satu hati. Tapi hati ni tak nampak je Zaim. Ya, rambut sama hitam. Bicara hati kan. Hati ni nak bicarakan berapa orang yang boleh, saya tanyalah, berapa orang yang boleh bangun solat tahajud doa untuk kawan dia. Allah. Kalau kita fikirkan untuk kejayaan, untuk kemudahan, berapa orang yang kita boleh fikirkan. Kita hanya angkat doa, kita hanya kata berilah kejayaan kepada aku, keluarga aku, kan, mak ayah aku, kan. Tapi kadang-kadang kita tak lupalah berilah kejayaan kepada Cik Zain, dapatlah dia nak pangkat sehingga dia dapat USASI contohnya. Kan. Itu kita bicarakan. Ada tak dalam kita? Kita kena memikirkan bahawa bila berada dalam institusi keilmuan ni, Prof, kita kena sentiasa berada dalam kelompok hati ni, sentiasa merasakan bahawa bagaimana kita nak bersihkan hati kita ni. Tidak ada sifat dengki, tidak ada sifat bersangka buruk, tidak ada bersifat merasakan bahawa orang lebih baik daripada kita. Tapi bagaimana kita nak kolektifkan secara bersama, yang saya nak bawakan konsep kasih sayang lah. Al-Falah ni kena ada konsep kasih sayang. Apa kaitannya dengan pencapaian matlamat kita nanti, Ustaz? Kena ada. Sebab ianya akan menjamin kesejahteraan ataupun apa yang diimpikan oleh seorang yang berada di ketua kita dan juga inspirasi daripada warga UPM jugalah. Ini yang paling penting sekali lah bagi saya. Kasih sayang tu perlu diwujudkan untuk mencapai nilai al-falah tersebut. Izinkan saya kongsi satu hadis lah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang itu sehingga dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Jadi kalau kita kasih kepada diri sendiri, kita nak kita ni berjaya, dapat pangkat sehingga yang terhebat, dapat kemurahan rezeki yang banyak, begitu juga kita nakkan universiti ni sama. Sebab tu kita percaya bahawa dengan kesinambungan hati, kasih sayang di antara semua warga UPM akan mencapai misi yang telah kita rancangkan tersebut. Perubahan yang berlaku 5 tahun tu kita kena muhasabah lah. Setiap apa yang kita impikan setiap tahun pun tak semestinya kita dapat. Dan kita kena perolehi dan kita kena perbaharui impian kita tersebut. Ini yang menjadikan bahawa apa yang kita kongsikan pada hari ini, yang saya kongsikan pada hari ini, saya nak kaitkan jenama Al-Falah tersebut dan binalah kasih sayang di antara warga UPM ini agar mencapai apa yang kita impikan Al-Falah tersebut di menara ilmu. Allahu a'lam, itu saja dahulu. Allah Akbar. Terima kasih Ustaz. Satu kupasan yang sangat tuntas. Boleh mencelah saya. Oh, sila. Kita memang santai, Doktor. Tak ada kopi je. Saya tertarik dengan isu kata daripada Ustaz tadi, it's not issue lah, satu pendekatan. Cuma saya nampak di sini kita tidak pernah ada satu perbincangan ataupun benda yang kata dalam 52 perkara pun saya tak nampak. Sebab saya terfikir bila penyampaian oleh yang berbahagia Prof Wisi pagi tadi, saya nampak ada satu benda yang saya rasa benda yang kita boleh bersama-sama untuk membincangkan perkara yang berkenaan dengan hubungan di antara pensyarah, pentadbir, pelaksana dan para pelajar ISAF. Kita kadang-kadang tu masing-masing ada dia punya saya tidak kata yang agak negatif, dalam bentuk ayat negatif, if ego masing-masing, okey, dari dalam sudut kerja. And then kita tak nak ada yang suka menyalahi, okey, ini salah orang ni, ini salah orang ni, ini salah orang ni. Saya rasa benda tu tak pernah dibincangkan di peringkat peringkat atasan. Maksud Doktor, situasi tu berlaku di kampus kita? Benda tu actually secara nature-nya berlaku. Bila sesuatu urusan dan masing-masing menyalahi, yang ni salah ni, ini salah ni. Saya rasa dan point yang salah tu actually benda yang kena discuss. Dekat mana
dia punya gap itu berlaku. Mungkin benda tu boleh dibincangkan secara total di peringkat pengurusan ataupun di peringkat jawatankuasa. Saya tak nak menyebut contoh-contoh, kalau contoh tu macam menuding lah pula. Okey. Cuma kita nampak kita kalau boleh ke arah kepada yang keharmonian. Sebab keharmonian tu is satu kejayaan. Supaya benda tu kita tutup sebarang kelemahan di antara hubungan di antara pensyarah. Sebab pensyarah dia ada matlamat dia. Okey, dia kena buat kena mengajar, kena buat research apa semua. Tapi support is kat mana? Daripada pentadbir dari segi pengurusan geran, pengurusan kewangan. So yang tu yang menjadi satu beban kepada pensyarah. Contohnya kita mendapat geran untuk 2 tahun contohnya. Bila nak buat proses nak beli barang apa semua, kita kena ada daripada pentadbiran. So kalau tidak ada satu benda yang merapatkan dia punya tu, kadang-kadang jurang tu is jurang yang miscommunication. Tapi adakah kita membincang secara total benda tu? Supaya benda tu kita tak elak benda-benda yang benda tak akan berulang. Sebab ini akan mencacatkan kita punya output. Sepatutnya kita boleh keluarkan dalam masa setahun, tapi dia berlanjutan sampai ke 2 bulan, sampai ke 2 tahun, sampai ke 3 tahun. So ini akan melemahkan kita punya sistem pengurusan universiti itu sendiri. Saya bila doktor sentuh bab ni kan, saya banyak betul soalan tentang bab ni kan. Tapi yang menariknya bila isu ni dinaikkan kan, dia seolah-olah menunjukkan satu situasi yang ataupun satu environment, suasana di dalam kampus kita ini. Dan saya tertarik sewaktu kita buat bengkel tentang plan strategik ni, ada seorang profesor tu dia bangun, dia kata hari ini kita tidak hanya membicarakan tentang kemenjadian pelajar mahasiswa itu sendiri, tetapi kita juga nak membincangkan tentang kemenjadian pensyarah ataupun guru itu sendiri. Bila sebut guru ataupun pensyarah ini, terbalik juga adalah pentadbir. Jadi saudara Alif, setuju ke apa yang doktor dan juga Ustaz Zuhaimi katakan hubungan tadi tu? Berlaku ke hubungan yang tidak selesa antara pentadbir, antara pensyarah di fakulti? Ada aduan ke? Okey, Rabbi Syrah li sadri wa yassir li amri datang min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pada soalan Tuan Moderator. Ini satu soalan yang panas jugalah. Okay, sebab dia melihatkan kepada realiti yang berlaku di UPM. Seperti mana yang doktor jawab tadi, it's a nature yang berlaku. Di mana-mana tempat, di mana-mana organisasi yang ada pihak pentadbiran dan juga orang di bawahnya. Ini kami kalau dalam konteks sekarang ni pelajar lah. Memang nampak perkara itu biasa. Biasa perkara ini akan berlaku lah. Cuma saya kira perkara ini seharusnya kita tangani segera. Dalam mana kita nak katakan, macam saya tertarik dengan Encik Zahim sebutkan tadi, bagaimana kemenjadian seorang pelajar juga berkaitan juga dengan kemenjadian seorang pensyarah. Bagaimana hari ini minat seorang pelajar datangnya daripada kaedah pengajaran seorang pensyarah. Bagaimana hari ini pelajar melihat sesuatu perkara sebagai contoh bidang yang dia belajar melalui seorang pensyarah. Bagaimana kaedah pengajaran. Bagaimana bukan dari si pensyarah hanya memberikan input akademik semata, tapi bagaimana pensyarah hari ini mengimplement nilai-nilai yang seharusnya anak-anak muda ataupun mahasiswa kita hari ini terima. Itu sangat penting dalam kita memahami kepada isu hubungan antara pihak pentadbir dan juga pensyarah dan juga pelajar dalam konteks perbincangan kita. Okey, maknanya saudara Alif mengakui suasana seperti itu adalah nature yang berlaku termasuk di UPM dan ianya perlu diatasi dengan segera kerana kedua-duanya memainkan peranan membentuk satu sama lain, mempengaruhi satu sama lain, begitu. Zain sikit. Okey, sila. Yang topik kita bincang tadi, iaitu yang kalau kita lihat dalam konteks ada satu yang disebutkan tentang pendanaan ya, pendanaan. Yep. Pendanaan, bagaimana kita perlu membentuk jawatankuasa pendanaan. Ya, kita pasti bagaimana untuk kita meneruskan sustain dari segi operasi kehidupan kita di UPM. Nak tak nak kita terpaksa bersama-sama untuk mencari pendanaan sendirilah, mencari sumber keuangan sendiri dan juga memastikan. Sebab tu budaya kita mesti memastikan budaya memberi di kalangan warga UPM ini dan rasa kasih sayang kan untuk memastikan bahawa universiti kita ni boleh bergerak selari seperti biasa. Tapi elemen memberi tadi, dia banyak nilai. Pertama, elemen keuangan itu sendirilah yang mungkin boleh membantu dari segi operasi. Yang kedua adalah elemen memberi dengan sebaik yang mungkin dari segi aspek boleh menyokong kepada operasi-operasi yang boleh tidak menggunakan sumber keuangan. Kan? Itu satu perkara yang kita kena lihat dalam konteks pendanaan tadi. Memberi, kita kena jenamakan lah, maksudnya
supaya orang yang berada di universiti ni ada nilai, kan, membudayakan perasaan memberi tersebut. Ini yang kita kena. Memberi ni dia akan memberi dengan bagaimana kita nak memberi dengan kasih dan sayang. Kan? Bila kita kata dengan adik-adik, saya nak awak menjadi seorang yang berjaya, bukan saja berjaya di dunia tapi di akhirat contohnya, kan. Tapi dalam konteks macam mana, bukan sekadar ungkapan saja, tapi dengan sebagai seorang pentadbir, hubungan tu, kan, touch tu, supaya dia dapat apa yang saya cakap ni, sehingga dia keluar nanti dia terfikir. Dan begitu juga pensyarah dengan pentadbir tadi. Sekiranya birokrasi tu mesti ada, kan, peraturan tu mesti ada, tetapi benda tu boleh diperbaiki. Cara berkomunikasi, cara menyampaikan, cara memudahkan urusan. Ini satu benda yang kadang-kadang yang terjadi, Prof, saya nampak. Kita ni ada sikap yang kadang-kadang nak menyusahkan lagi, kan. Yang tu yang saya katakan tentang kehidupan dan kaitkan dengan pendanaan tadi. Pendanaan tadi memang of course lah salah satu perkara yang memang dibicarakan dalam salah satu part lah. Dan juga kalau kita lihat tentang nak memastikan bahawa tentang seruan ini bukan kepada kita saja tapi kepada masyarakat, bro. Bila kita katakan kepada masyarakat, kita kena faham bahawa kita nak sampaikan sesuatu, kita kena jadi role model, kan, kepada kebaikan tersebut. Jadi, dan kita setiap hari kita memang kena perbaharui, kan, kebaikan tu pada setiap hari. Kenapa? Matlamat kita adalah untuk kesana nantilah, seperti saya balik sebenarnya kesana nanti, yang mana apabila kita memperbaiki kepribadian kita, nescaya orang yang berada di sekeliling kita juga akan melihat bahawa itu ada satu perkara yang boleh memberikan satu yang terbaik kepada universiti, dan masyarakat juga akan memandang tinggi kepada warga UPM, kan. Tak kiralah apa-apa yang berlaku dalam situasi kita, dan yang paling penting sekali, Prof dan juga Adif, bagaimana kita nak kaitkan tentang kasih sayang tadi lah. Saya ulang banyak tentang kasih sayang ni sebenarnya sebab itu adalah benda yang perlu kita garapkan dalam kehidupan kita, supaya kita tidak rasa perkara-perkara yang boleh kita benci kepada orang yang berada di sekeliling kita. Itu saja saya. Okay, Tuan Puan, kalau Tuan Puan ikuti siaran kita ni ataupun perbincangan kita, kan, Tuan Puan akan dapati tiba-tiba je kita cerita pasal perhubungan pula, kan. Lepas tu tiba-tiba kita cerita pasal pendanaan. Kalau Tuan Puan nak tahu sebenarnya, kan, saya ni selagi saya tak dapat niche ataupun gist tu, semangat tu, Al-Falah ni faham ke masing-masing ni? Kan, macam mana daripada hubungan sama-sama ni nak mencapai ke Al-Falah tu, faham ke tu? That's why kalau kita tengok, Tuan Puan, perbincangan KPI tadi yang kita kata 5 tahun tu, tiba-tiba Dr. Wan kita melontarkan sesuatu yang kita lihat penting, iaitu macam mana kita nak kata gema bersama kalau perhubungan ni tak sama. Pensyarah ada gaya dia, pentadbir ada gaya dia, pelaksana ada gaya dia, pelajar pun ada gaya dia. Jadi bila dikupas, lepas tu saudara Alif kata, betul Encik Zaim, ada, dan ini adalah nature. Dan kita perlu atasi dia, Encik Zaim. Dan disambut oleh Ustaz Zuhaimi kita. Ustaz Zuhaimi sambut bagus, very tactical. Menggunakan konsep dana dulu. Kerana dia orang pengurusan, pegang pula duit. Ya, Ustaz, pegang pula duit, kan? Ambil duit, pegang duit, agih duit. Jadi mengambil konsep pengurusan pendanaan tadi itu dan menggambarkan bagaimana sekiranya pengurusan dalam universiti ini berjaya dihubung jalinkan dengan peranan dan kasih sayang itu, Tuan Puan, maka Al-Falah itu sifatnya realistik. Wah, very menarik, sangat menarik. Mungkin saya boleh tambah sikit lagi. Nak tambah lagi? Wah, boleh, silakan. Saya tambah sikit je. Sekejap lagi saya akan pergi kepada Alif. Saya dah tak sabar tengok Alif. Alif pun dah tak sabar bila turn saya. Saya rasa kita dah ada logo We Love UPM. Mungkin tambah lagi love tu adalah kasih sayang di antara sesama kita. So ada mungkin boleh letak somewhere lah. So kasih sayang di satu benda yang saya rasa boleh meredakan, supaya kita lebih harmoni dalam suasana kerja, dari segi pelajar dengan pensyarah, pelajar dengan pentadbir, pelajar dengan pelaksana. Kita satu tim. Kita satu tim. Saya rasa Prof yang berbahagia Prof VC ada menyebut kita satu tim. Bila satu tim maknanya kalau satu sebelah tu cacat, so tim tu akan cacat. Tempanglah keseluruhan. Mungkin dia naik cara sengit, dia akan pergi ke Al-Falah tu, tapi cara kenaikan itu mungkin slow sikit.
Kalau biasa orang pakai 500 GHz, yang ni dah turun 100. So saya rasa yang saya rasa bila kita masukkan elemen-elemen yang tadi, kalau kata elemen kasih sayang tu kita boleh masukkan dalam naratif yang berbagai profesi, saya rasa itu satu benda yang boleh dikatakan benda baharu. Walaupun dilama, kita jelmakan kembali supaya suasana kerja kita lebih harmoni. Masing-masing melakukan secara kerja yang amanah, fatonah, dan kerja-kerja yang dijalankan dalam satu situasi yang menggembirakan. Kalau kita stres, kita lagi stres sekarang ni. Pensyarah lagi stres, tak boleh pergi. Adalah sebahagian pensyarah tak stres sebab dia suka suasana COVID ni. Ada yang stres. Stres sebab apa? Sebab ada komitmen. Komitmen dengan pelajar, kena pergi lab, pelajar kena pergi lab, kena buat. Komitmen dengan KPI, kena publish. Dan benda-benda itu akan jadi obstacle kepada semua pensyarah. Dan ada yang berkata bersyukur juga pun ada. Tapi majority itu adalah nak menerbitkan sesuatu ataupun nak melakukan sesuatu untuk dirinya dan untuk industri. Sebab tu kalau kita tengok dalam matlamat pun yang berbahagia VC ada sebut doktor tentang pembudayaan norma baharu. Jadi dengan pendigitalan kampus digital tu, saya fikir ini sedikit sebanyak akan memberi kelegaan dan membantu. Saya pasti Saudara Alif, kita dok cerita kasih sayang sebab apa? Sebab dia memberi kesan kepada menggema secara bersama kepada Al-Falah. Tapi pelajar kisah ke matlamat universiti, plan strategi universiti ni? Okey. Baik, terima kasih Rabbi Syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya betul, sebenarnya yang seperti kita lihat daripada naratif Naib Chancellor, yang bagi Prof Naib Chancellor ada sebutkan banyak perkara, hatta juga meletakkan pelan strategik di dalam ucapan beliau sebentar tadi. Bagaimana pelan strategik ini kalau kita lihat banyak objektif-objektif yang boleh diketengahkan. Cuma saya suka menyentuh kepada satu objektif yang saya kira sangat kait rapat dengan student hari ini. Yang mana perkara ini seharusnya diimplement dalam diri mahasiswa ataupun mahasiswa kena faham sendiri perkara ini. Dalam mana usaha mereka nanti bergelar graduan masa akan datang. Satu objektif yang hari ini kita sebut sebagai membina karakter graduan UPM. Kan? Kalau kita katakan membina karakter graduan UPM ni, saya boleh pecahkan kepada dua bahagian Encik Zaim. Satunya membina karakter dan yang kedua adalah graduan UPM sendiri. Dan bila kita katakan membina karakter ini, banyak juga perbahasan. Kalau saya ingat kepada bengkel pemurnian pelan strategik yang lalu, banyak juga perbahasan kita cakap kenapa kita gunakan keadaan karakter, kenapa bukan watak, kan? Kenapa bukan graduan, ayat biasa graduan, ataupun kenapa bukan watak? Kerana di bawah karakter ini sebenarnya banyak domain-domain yang menggambarkan mahasiswa bagaimana kita mahu lahirkan. Yang pertama, di bawah karakter seharusnya graduan ini kita sebutkan, saya tertarik dengan satu perkara yang disampaikan dalam plan strategik tersebut, bagaimana karakter yang harus kita ada adalah dari segi functional graduan ataupun graduan yang berfungsi. Berfungsi dalam konteks perbincangan kita pada hari ini, bagaimana graduan bila bergelar graduan nanti, dia berfungsi di industri nanti. Bagaimana ia memenuhi keperluan industri. Hari ini kita lihat banyak graduan kita keluar dengan keputusan yang cemerlang. 4.0 doktor. 3.9 Encik Zaimi. Tapi bila keluar mereka tidak menepati ataupun tidak mencapai apa keperluan industri. That's why sangat penting karakter, di bawah karakter adalah bagaimana membina graduan yang berfungsi. Yang kedua, di bawah karakter domain juga disebutkan sebagai kental masa depan. Kental masa depan. Satu lagi persoalan yang timbul, kenapa kental? Kenapa bukan kalis? Kita selalu dengar hari ini kalis masa depan. Dan perbincangan ini juga dia sangat teliti bila kita membicarakan tentang perkara ini. Satunya kita nak berikan kefahaman kepada audiens ataupun mahasiswa untuk faham apa yang ingin bawa universiti. Yang kedua, bagaimana perkataan di bawah objektif yang dibacakan oleh yang bagi Prof Naib Chancellor memberi kesan kepada pengurusan universiti semua. Okay, kenapa kental? Kenapa kental berbanding dengan kalis? Kalis kita faham kita hanya just menghalang masa depan. Adakah kita nak graduan kita menghalang masa depan? Bila menghadapi kesepayahan kita menghalang masa depan. Itu bukan perkara yang kita mahukan. Tetapi kental dalam konteks perbincangan kita hari ini, bagaimana mahasiswa bila bergelar graduan, mereka menghadapi permasalahan yang banyak. Bagaimana mereka adapt dengan keadaan tersebut. Bagaimana mereka overcome permasalahan yang berlaku. Itu yang harus kita lahirkan. Mahasiswa yang kental masa depan. Dan juga saya tertariklah bila kalau kita lihat, saya tak ingat di bahagian yang mana disebutkan juga ada satu kata-kata cendekiawan yang menarik. Saya ingin petik sedikit, saya tak ingat sepenuhnya. Antara yang disebutkan, orang yang timpang menjaga tongkat, orang yang kurus menjaga laut, orang gemuk mengimbangi perahu. Kita faham dalam konteks ni menerangkan
Dan bagi Profesor Naib Chancellor ni ingin menyampaikan pada kita betapa pentingnya bakat itu untuk kita serlahkan. Bukan hari ini kita kata perspektif masyarakat. Hari ini kita katakan orang yang bijak berbicara, graduan yang bijak berbicara, bidangnya mereka di bahagian keusahawan. Bukan. Ia bergantung kepada bagaimana bakat itu mungkin kita serlahkan dalam diri mahasiswa. Itu antara perkara yang kita katakan membina karakter. Dan di bahagian kedua, saudara panel yang lain, kita sebut sebagai membina karakter graduan UPM. Ini sangat menarik, graduan UPM. Kenapa kita bukan disebutkan sebagai graduan semata? Kenapa bukan hari ini yang Naib Chancellor tidak sebutkan sebagai graduan semata? Sebabkan graduan UPM itu sendiri kita ingin bina satu karakter graduan yang kita pergi mana-mana UPM. Kita kata itu graduan UPM kita. Okey, apa ciri identiti dia? Okay. Dan apa special sangat dia berbanding universiti lain? Yes. Bila kita katakan apa karakter yang seharusnya graduan ada, kita akan berbalik kepada perkara yang awal kita sebutkan tadi. Bagaimana Naib Chancellor sebut satu perkataan yang cukup menarik, satu frasa yang cukup menarik, dikatakan pertanian merupakan nucleotides. Istilah sains nucleotides yang mana membina kepada DNA UPM. Itu seharusnya walaupun pada dasarnya pelajar berbagai bidang. Dan bagaimana bila kita berada di khayal ramai, bagaimana kita nak distinguish yang itu graduan UPM kita. Yang pertama adalah bagaimana kita hari ini kita implement juga pertanian dalam apa juga perkara yang kita bawakan. Itu sangat penting. Bagaimana kita meningkatkan martabat UPM yang membawa niche pertanian. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hari ini graduan kita mampu bersaing dengan graduan-graduan yang lain. Mungkin kalau hari ini kita lihat satu perkara yang makin kurang kita kata dalam mahasiswa adalah bagaimana mahasiswa ini adab-adabnya bila bergerak graduan nanti, bagaimana dia berhadapan dengan dunia luar. Perkara ini masih kurang dan itu sepatutnya di peringkat UPM kita mengenengahkan watak tersebut supaya bila berkeluar nanti kita kenal itu graduan UPM. Yang sopan itu graduan UPM, yang mana yang mencapai segala keperluan industri itu graduan UPM. Itu yang seharusnya kita cuba capai dalam usaha tersebut. Dan sebenarnya banyak lagi dari segi membina karakter ini, bukan dari sudut sasiah semata. Dari segi akademik banyak yang telah dilakukan, terutama daripada KATE sendiri, daripada CHAM sendiri. Yang bagi Prof sendiri menyebutkan banyak inisiatif daripada CHAM sendiri. Bagaimana untuk meningkatkan mahasiswa kita ni seimbang dari sudut kita katakan keperluan pembangunan sasiah diri dan juga akademik. Ini juga digapai, kita kata HEPA juga membawa perkara yang sama. Dan HEPA hari ini di bawah yang bagi Prof Dr. Arifin sini, Abdul sini banyak memberikan fokus-fokus utama HEPA sekarang untuk pembangunan diri mahasiswa, terutama dari segi akademik dan juga pembangunan sasial. Itu antaranya lah. Allah. Baik, satu intipati yang sangat menarik bila saudara Alif kita membahaskan tentang karakter dan graduan UPM itu sendiri, dia ada DNA dia kan. Saya tertarik saudara Alif, sejauh mana penyampaian maklumat ataupun naratif ini boleh sampai kepada jiwa mahasiswa itu sendiri. Dan sejauh mana mahasiswa tadi sampai. Yang kedua, bagaimana sejauh mana mahasiswa itu sendiri sudi berkolaborasi dan mencurahkan semula kepada UPM sebagai sebagai platform ataupun sebagai tempat lahir dia sebagai seorang graduan. Yes, betul. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Encik Zaim. Bagaimana hari ini mahasiswa kita mampu untuk menabur bakti balik kepada universiti. Itu sangat penting. Yang pertama, kita kena faham dalam proses untuk menyedarkan atau menimbulkan kesedaran ini, ia akan berlaku banyak pihak yang berkaitan. Terutamanya kami MPP sendiri yang akan berperanan penting untuk memberikan kesedaran kepada mahasiswa. Mungkin sesi-sesi begini kita tak ada yakin semua pelajar berada bersama. Manakala the next step adalah peringkat kami PMBP pelajar untuk mengenengahkan perkara ataupun aspirasi pihak pentadbiran universiti sebagai kita sebagai orang tengah untuk mengenengahkan aspirasi pihak universiti untuk kita sampaikan kepada pelajar. Dan sebenarnya tertarik bila kita katakan cabaran untuk kita katakan pelajar ini lepas pada graduan mereka ini berbakti kepada UPM. Itu sangat satu cabaran yang penting. Dan ia berkait rapat dengan bagaimana dia menjalani kehidupan di kampus. Itu sangat penting. Bagaimana sepanjang 4 tahun atau 5 tahun bergelar seorang mahasiswa di kampus, apa yang didapat, apa yang digain daripada universiti. Dan sebenarnya banyak perkara sebenarnya yang kita cuba capai ataupun perkara yang universiti telah capai. Antaranya banyak usaha-usaha untuk meningkatkan nilai diri, jati diri mahasiswa dan program-program yang kata berdekat dengan diri ataupun semangat ataupun orang kata minat mahasiswa. Perkara itu sepatutnya lebih dibanyakkan lagi. Dan sepatutnya pelajar ini diberikan peluang untuk memilih apa yang mereka hendakkan. Ataupun orang kata dari segi akademik itu pelajar boleh membentuk sendiri bagaimana perjalanan akademik mereka. Disebabkan perkara tersebut, mahasiswa enjoy 4 tahun, 5 tahun berada di UPM. Dan bila mereka bergelar graduan nanti dengan kejutan yang cemerlang,
ataupun dengan diri yang holistik, saya yakin dan pasti mereka akan berbakti kembali kepada UPM, yang mana tempat mereka jatuh dan bangun, di mana tempat mereka menggapai kebanyakan ilmu, kemahiran-kemahiran. Itulah seharusnya kita cuba capai. Doktor, saya timbul persoalan saya, doktor. Sekarang kita di peringkat universiti kita nak mahasiswa kontribut sama dalam pengurusan kita kan, Ustaz Zaimi kan. Bermaksud kita menggema bersama ini bukanlah kita seolah-olah kita berempah pula ni buat untuk student. Bila kita buat program student, nak boleh 10 datang pun payah, doktor. Kan, kita wazan buat program-program penggalakan potensi dan sebagainya dengan golongan asnaf dan sebagainya. Tapi bila kita anjurkan penglibatan pelajar terhadap program-program kita, bukan sahaja penglibatan sebagai peserta, malah penglibatan sebagai komuniti dalam jawatan kuasa, agak rendah. Jadi perlu ke mereka ni sebenarnya dilibat samakan dalam tadbir urus ni, atau mereka biarlah diberi tumpuan kepada pelajaran saja kan? Pandangan doktor dan juga Ustaz Zaimi sebagai pentadbir mungkin. Sebab kita nak menggema bersama ni, saya bimbang mahasiswa dia tak kisah pun plan strategik ni 5 tahun ke apa ke kan, dia pun tak tahu apa yang gema, apa yang tak gema kan. So kita nak kolaborasi tadi, dia menjadikan Al-Falah ini terrealisasi. Soalan yang agak tough sebenarnya nak jawab. Okey, sebab dia punya jarak tu agak jauh. Okey, cuma saya boleh berkongsi dari sudut personal. So ini saya punya view, bukan view daripada seorang presiden persatuan Okey, so kalau tengok daripada view tu, so saya rasa kalau kata dari segi in term of kita hubungan ataupun pengetahuan berkenaan pengurusan di semua universiti, saya rasa tak ramai. Kalau sebut percentage tu mungkin 10 hingga 20% yang tahu pengurusan universiti. Ataupun kalau di fakulti itself pun tak ramai yang tahu. Kalau sebut nama dekan belum tentu dia kenal. So itu adalah yang based on saya punya personal Nanti Alif marah saya pula ni. Ini saya punya observation observation saya. Alif memerlukan respon tu. Oh, okey. So ini observation saya. Okey, bila saya tanya kadang-kadang pergilah jumpa dekan. Dekan nama siapa? Okey, dari satu benda yang which is satu yang tak sampailah message. Mungkin di peringkat MPP boleh sampaikan, at least kenal lah dekan kot contohnya lah kan. So itu orang yang paling penting di fakulti. So macam mana kalau kata kita nak buat event? Kalau di peringkat kata di satu benda yang kecil pun belum aware, tak aware pun, okay. And then event tu pun event yang disebabkan oleh merit. Ya, betul. Okay. Itu satu isu yang paling besar saya rasa. Sebab saya every year saya ada satu event besar dan saya gather semua student, dan of course yang datang tu adalah student daripada kelas saya. Okay. Sebab saya lead untuk satu robotik yang student punya club. Dan every ada pelajar time, kelas. Maknanya itu bila saya berjumpa, saya boleh engage dengan dia orang. Saya kata okey, kita ada dia punya projek ni dan ada competition ni, dan okey saya kena janji manis jugalah. Okey, siapa join saya boleh bawa pergi Jepun. Okey, dan every year saya dapat offer daripada pihak QTech sebelum ni, kata okey kita offer untuk 10 orang untuk pergi training selama 14 hari. So that is benda-benda yang kita boleh bagi insentif kepada pelajar lah, supaya bersama saya dalam grup ataupun persatuan tersebut, ataupun dalam apa-apa jenis competition lah. So itu yang saya nampak. Tapi tengok di grup yang lain pun lebih kurang orang kata dapat dia punya komitmen, tapi saya tak tahu di fakulti lain. So saya nampak di fakulti kejuruteraan lah. Okay, tapi saya nampak di fakulti lain tu banyak aktiviti-aktiviti juga yang melibatkan student. Contohnya aktiviti di fakulti ekonomi yang melibatkan dengan pelajar dari segi bisnes apa semua. So saya nampak yang tu, tapi masih lagi ada ruang untuk kita perbaiki, pereratkan kolaborasi itu. Cuma kita lebih mementingkan dari segi keputusan, sebab kita masih lagi exam oriented. Okay, so result kena dapat keputusan yang baik. Tapi yang kental itu adalah kena dua-dua. Benda tu kena package. You takkan dapat orang kata apa, kental tu daripada satu package. Maknanya result yang baik dan perwatakan yang baik. Kalau you tak involve dalam apa-apa aktiviti, you takkan dapat satu benda yang pengalaman yang terbaik.
Contohnya Alif. Dia presiden MPP. Dia dapat pengalaman yang banyak. Okey, dapat pengalaman. Saya rasa kalau masuk daripada first year sampai final year tak pernah dijemput untuk bercakap depan, dia ketak dekat sini. Okey. So itu satu pengalaman. Dan masa saya belajar dulu, saya ex-UPM 93 97. Okey, dan daripada matrik lagi pun sampai ke master pun, okey, saya tak dapat peluang tu. Okey, mungkin masa tu keadaan dia berbeza. Tak ada peluang, tak ada competition, tak ada apa. Right, masa tu hanya study sahaja. So sekarang ni ada banyak peluang. Ada banyak jenis competition, bukan national sahaja, international. Ada lagi yang mobility punya program, semua benda tu. So benda-benda macam ni satu peluang kepada pelajar yang era sekarang. Okey, cuma keadaan pandemik ni merencatkan dia punya aktiviti tersebut. Tapi daripada sudut kaedah yang lain boleh disediakan. Mana dari kaedah online. Alright, so benda tu dia punya perjumpaan ke ataupun dia punya ada banyak alternatif yang boleh kita usahakan. Aktiviti tu boleh diusahakan supaya benda ni dapat berjalan. Kalau kata benda ni pandemik ni satu alasan, saya kata tak. Okey, kita di universiti kita kreatif. Kreatif bila ada cabaran. Tak ada cabaran kreatif juga, tapi lebih kreatif bila kita ada cabaran. Dan cabaran tu yang kita ambil. Okay, good. So Zaimi, short sweet. Saya dua perkataannya, menghargai dan berterima kasih kan. Dua perkataan ni penting kita masuk dalam jiwa kita, kerana kalau kita tidak menghargai usaha orang lain, ini yang kita kata kita ambil mudah lah. Contoh pelajar lah kan. Usaha yang telah dilakukan oleh bahagian pelajar, wazan, kaunseling ataupun pensyarah sendiri, tapi dia tidak menghargai itu sebagai satu usaha yang dilakukan untuk kebaikan dia, dia akan menganggap bahawa benda tu perkara tu remeh-temeh. Ini yang berlaku kadang aktiviti kita dah jemput lah 100 orang, yang datang hanya 10 orang. Dia tidak ada elemen menghargai. Menghargai ini maksudnya banyak benda. Usaha yang telah dilakukan, penadalah yang dilakukan, keuangan yang dikeluarkan, itu satu. Elemen terima kasih juga perlu ada dalam diri, bukan saja mahasiswa tetapi juga staf lah, kaki tangan lah. Apabila kita berada dalam situasi PKP sekarang, kan, sebenarnya kita diberikan sesuatu perkara yang agak kelonggaran lah, kan. Tak pernah terfikir kita bekerja daripada rumah. Dulu kita menuntut, kita nak kerja daripada rumah lah, mudah kan. Tapi itu bukan satu perkara yang ambil mudah. Bukan yang mudah, kan. Ada orang kata lagi baguslah, lagi apa, tetapi amanah tu tetap terletak di bahu seorang individu yang mendapat tanggungjawab rezeki itu sendiri. Tetapi bagaimana nak menjadikan kerja di rumah itu sebagai satu satu amanah yang boleh diselesaikan dengan cara yang terbaik. Ini yang kata kita kena hargai tadi. Kena hargai apa yang ada waktu ketika ini. Jadi bila bekerja di rumah, kita dapat bersama dengan keluarga, kita tidak boleh abaikan dari segi aspek penghargaan itu kepada orang lain. Kita tengok sekarang ni bukan saja pelajar, tapi kaki tangan juga. Dah ada keistimewaan macam ni, menuntut macam-macam, memberi alasan macam-macam, dan tidak menjalankan amanah yang baik, kan. Kadang-kadang kalau kita nak ceritakan tentang tanggungjawab kita sebagai penyelia ni, pemimpin ni, kadang-kadang susah. Tapi sebenarnya bila masing-masing tahu menghargai apa yang dia dapat, maka dia akan rasakan bahawa ianya dapat menyokong kepada kehidupan yang lebih mendapat kejayaan tadi. Betul? Kadang pelajar rasa apa yang telah diusahakan oleh badan-badan lain, HCP ke Wazan ke, sebagai satu usaha yang perlu dihargai. Dihargai dengan komitmen. Kan, dia boleh mengutamakan itu adalah prioriti daripada perkara-perkara lain. Ini yang kita berlaku lah, kita nampak. Kadang-kadang alasan yang diberikan oleh pelajar ke, oleh kaki tangan pun kita nampak alasan yang tidak wajar lah. Jadi kita fikir bahawa kita kena menghargai. Contoh, orang yang berada di depan kita ni, nampaknya mudah lah, kita bercakap ni mudah, tetapi insan-insan yang sedang pegang kamera, sedang memastikan perjalanan berjalan dengan lancar ni, Tuhan je yang tahu bagaimana waktu ketika ini. Tapi kalau kita tak hargai usaha mereka, susahlah. Contoh pihak IDAC yang telah membangunkan sistem-sistem di universiti, kalau kita rasa dengan sedikit masalah kita terus condemn, bagaimana usaha mereka membina, memastikan sistem itu berjalan dengan baik,
kita tidak ada kepakaran kemampuan, tetapi penghargaan tu ada. Dan Maka ucapan disinilah terima kasih penghargaan tu itu mesti ada. hadiah. Ini nilai yang bukan saja kasih sayang tadi bro. Nilai menghargai dan mengucap terima kasih. Ini kadang-kadang sebagai ketua, sebagai pemimpin, sebagai pekerja, elemen menghargai dan berterima kasih itu penting. Saya ambil perkataan Ustaz Zuhaimi tadi, menghargai dan berterima kasih itu tadi membawa kepada kerjasama dan komitmen. Betul Ustaz? Alif, bersedia ke pelajar menggema bersama-sama dengan kami ni Alif? Terima kasih Rabbi Syurli Sadri Wasli Amri Jannatan min lisani yafqahu qawli. Soalnya bila kita membicarakan tentang antara kita katakan kerjasama lah antara pihak pengurusan universiti dan juga pelajar dalam kita kata nak menggema sekali ni satu tim yang besar, pada saya bersifat subjektif. Kita katakan saya setuju beberapa perkara yang disebutkan doktor sebentar tadi. Bagaimana ada beberapa bahagian yang memang sukar untuk kita dapatkan kerjasama, partisipasi daripada pelajar. Kerana nature ataupun perkara tersebut memang tidak perlu melibatkan pelajar. Contohnya bidang akademik, yang mana pensyarah memang ada kefahaman ataupun kognitif yang lebih tinggi berbanding dengan pelajar. Cuma di bahagian yang lain saya kira perlu ada penglibatan pelajar. Hari ini kita lihat, saya nak mengajak untuk kita lihat sikit sejarah bagaimana revolusi mahasiswa dulu. Kita lihat pada tahun 19 sekitar 19 lewat tahun 19 ataupun awal tahun 2000, kita lihat hari ini bagaimana mahasiswa pada ketika itu revolusi mereka mencanak-canak, kita katakan demo di sana sini kan, ataupun demonstrasi rosakkan harta benda universiti dan sebagainya. Kerana apa? Kerana mereka ini aspirasi mereka tidak didengari, harapan mereka tidak didengari, ataupun pemikiran mereka tidak didengari pihak pengurusan universiti. Dan alhamdulillah hari ini kita lihat 10 tahun 20 tahun yang akan datang, dan hari ini 2021 yang bahagia Naib Chancellor kita sendiri pun bawa pendekatan yang berbeza. Sejak beliau bergelar TNC HEPA sendiri pun bawa pendekatan yang berbeza. Bagaimana hari ini beliau membawa kepada pelajar untuk turut serta dalam perbincangan di peringkat universiti, peringkat organisasi dan sebagainya. Perkara ini saya kira sangat baik untuk kita teruskan. Pada saya bukanlah untuk kita mengubah satu keputusan yang besar, tetapi dalam kita mematangkan ataupun membumikan, orang kata merealisasikan keputusan yang dikeluarkan. Kadang-kadang keputusan yang dikeluarkan tu nampak elok kan, kita katakan nampak baik. Cuma dari segi dasarnya ia menyebabkan atau membebankan pelajar ataupun tidak, kita kata realistik untuk pelajar lakukan. Dan perkara tersebut bagaimana cara untuk kita overcome adalah melibatkan pelajar bersama untuk kita dapatkan idea, buah fikiran pelajar yang baik ataupun apa pandangan mahasiswa. Itu perkara yang sangat penting. Contoh dalam isu yang terbaru sekarang berkenaan dengan kemasukan pelajar di IPT kan, kita lihat betapa pentingnya untuk penglibatan mahasiswa ataupun pemimpin pelajar dalam, kita katakan, perbincangan, supaya perbincangan hasil yang keputusan keluar nanti, keputusan yang membawa manfaat sama, bukan pihak pengurusan universiti saja tapi kepada mahasiswa. Dan perkara ini saya kira bersifat subjektif lah. Namun the key point is kerjasama ataupun dalam usaha kita menggema Al-Falah ni harus kita gerakkan bersama sebagai satu kumpulan yang besar. Bersedia tak bersedia? Pada saya, bila bertanya pada saya, mahasiswa pada saya bersedia. Cuma perlu ada siri latihan ataupun pendedahan awal perkara tersebut. Let's say lah kita kasih tahun pertama, baru 2 minggu belajar di UPM. Tentunya mereka tidak mampu buat apa-apa. Pandangan mereka ataupun apa yang mereka faham tentang pengurusan universiti, boleh saya katakan zero. That's why ada kita katakan proses pendedahan. Bermula tahun pertama penglibatan program, tahun kedua penglibatan sebagai executive program, tahun ketiga pemimpin pelajar, tahun keempat berada bersama-sama dalam jawatan kuasa pengurusan universiti. Itu proses yang seharusnya dilalui seorang pelajar. Bila universiti menghargai mahasiswa peranannya dan menempatkan mahasiswa berada dalam suasana ataupun sistem pengurusan universiti, apa perasaan saudara Alif? Ya, tentunya kita sangat berbesar hati. Kita bersama dengan pakar-pakar universiti. Kita katakan orang-orang yang berpengalaman dari universiti yang memang memahami selok-belok perkara yang ingin dibincangkan. Dan kita berbesar hati bukan dari segi kita hanya memberikan pendapat kita, harapan kita, apa yang mahasiswa nakkan kita bawakan, tapi juga memberikan input kepada orang yang dibawa masuk dalam mesyuarat tersebut. Misalnya, sebagaimana saya, sebagai contoh, saya masuk mesyuarat bersama pengurusan HEPA, mengurus jawatan kuasa zakat, agihan zakat sebagainya. Perkara tersebut bukan sahaja kami pemimpin pelajar ini menyampaikan aspirasi pelajar, tetapi bagaimana hari ini kami juga menggarap apa aspirasi daripada universiti dan menggarap ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pengurusan universiti. Itu perkara yang sangat penting untuk pelajar. Bila bergraduan nanti mereka pun ada organisasi masing-masing. Mereka akan ada organisasi yang besar bersama dengan company-company mereka. Dan bagaimana mereka ingin adapt ataupun memahami
apa yang ingin dicapai company kalau mereka tidak didedahkan di peringkat universiti lagi. Itu antaranya. Berapa jumlah persatuan pelajar yang kita ada, Alif? Kalau di UPM kampus Serdang kita ada 62 kelab dan persatuan. Di fakulti kita ada 16 fakulti. Yang mana kita katakan di bawah fakulti pun, misalnya fakulti kejuruteraan ada juga kelab-kelab kecil di bawahnya. Ada pemimpin-pemimpin pelajar dan semua ini kita katakan bernaung di bawah Majlis Perwakilan Pelajar lah, mewakili ke semuanya pelajar. Doktor, Ustaz, kita ada manpower yang barisan kepimpinan yang banyak. Ini bukan setakat mahasiswa yang apa orang kata menjalani kehidupan sebagai pelajar, tapi kita ada golongan mahasiswa yang memang berjawatan dan dia juga adalah pelajar. Dan saya fikir ini satu kolaborasi yang perlu dimanfaatkan sebaik mungkin sebab kita nak menggema bersama tu. Bila Ustaz, saya terfikir apa tahu doktor? Bila kita berjaya mewujudkan ataupun berjaya melahirkan lebih lagi mahasiswa yang berkeyakinan, berketerampilan, seperti saudara Arif, kita bayangkan ada 10 lagi orang. Apa yang kita akan bayangkan bila mereka ini yang lahir ini, mahasiswa yang berjaya kita groom ini, kita bangunkan dia pergi kepada masyarakat. Apa yang mampu kita gambarkan adalah manfaat yang masyarakat perolehi daripada universiti. Dan itulah hasrat yang kita inginkan, doktor. Inilah hasrat yang kita nak sangat, Alif. Kita nak kalau boleh hari ni perbincangan ni bukan setakat barisan pentadbir, pelaksana, pensyarah, malah pelajar pun mendapat spirit yang sama supaya kita dapat gerak sama-sama. Tidaklah nanti kita pensyarah dengan aktivitinya, pelajar dengan aktivitinya, maka tak ada siapa menyertainya. Itu pun satu daripada pembaziran, kan? Kita sebut sebagai resources, kan? Pembaziran tenaga, sumber dan sebagainya. Okey, doktor, mungkin kita ada 15 minit saja lagi. Okey, kita ada 15 minit saja lagi. Saya tertarik nak ajukan satu lagi soalan yang mana ini adalah berdasarkan dapatan daripada suara hati, bancian suara hati yang dilaksanakan. Yang di situ salah satu poin yang dinyatakan di situ adalah kebajikan pelajar dan juga staf, work-life balance. Kalau kita tengok apa yang dinyatakan tadi, yang paling menarik dan mencabar adalah satu PTJ, satu pendanaan. Yang dekat pejabat dah tepuk dahi dah tadi. Bom kan, nyaya aku ni kan. Satu PTJ, satu pendanaan, satu. Kemudian lagi kita lihat bagaimana universiti ingin membawa DNA pertanian itu semula ke dalam universiti. Dan ada juga dah mula bertanya, realistik ke tak realistik untuk dilaksanakan kerana dengan bajet peruntukan dan sebagainya. Tiba-tiba pula kita sebut pasal work-life balance, doktor. KPI nampak macam, mencabar. Lepas tu nak work-life balance. Pandangan doktor. Okey, yang ni saya bila saya ajukan kepada dalam kawan-kawan di PPA, so itu benda yang satu benda yang trigger, which is KPI kita macam mana? Itu soalan yang pertama. Okey. Kita ada student tak? Okey. Ada grant tak? So kalau back to kita punya nature of kita punya universiti, kita RU, kita research university. Kita nombor 2 dalam Malaysia. Okey, kita nombor 2 dalam Malaysia. Kita nombor berapa? Dunia 132. Satu dunia ada berapa universiti? 20,000 universiti. So kita adalah nombor 132, which is very good. So kalau kata tanya balik kepada pensyarah, are you proud tak? Adalah orang kata yang tak proud, tapi majority dia orang proud. Okay. Tapi bila dia proud tu, which is something yang dia akan bawa satu benda yang orang kata very positive punya mindset. Maksud dia di sini, kalau kata satu universiti yang di peringkat national, world class university, dalam tu facility which is world class. That is the first expectation lah. Alright. So bila dalam naratif tu membawa satu inisiatif baru, which is bukan inisiatif baru, benda lama tapi diterjemahkan baru, iaitu membawa agriculture ke satu pesada yang lebih besar. Yep. Dan itu satu kemestian. Sebab bagi saya, bila kita bercakap pasal agriculture, kalau kata orang luar tak datang UPM, kenapa pergi Mardi? That is satu persoalan. Which is sepatutnya orang datang ke UPM. UPM ni pakar rujuk untuk agriculture. That is benda yang sepatutnya. Alright. So barat is kalau kata nak buat padi, okay, nak buat padi ataupun nak tanam nenas, sepatutnya orang daripada petani rujuk kepada UPM. Bila ada isu nenas je, orang datang UPM, tanya profesor kita.
So itu satu benda yang saya rasa benda yang kita kena terjemahkan. Okay, kita adalah universiti, top universiti agriculture, number one, right? So saya rasa yang tu benda yang ni, bila kita bercakap pasal agriculture, pensyarah akan tanya sepatutnya grant banyak dekat agriculture. Betul. So yang melibatkan agriculture, grant kena banyak dekat situ supaya dapat boom lagi. Mana dapat dia punya pensyarah-pensyarah dapat melaksanakan, dapat buat pendidikan dengan lebih orang kata apa, lebih tersusun sebab bila ada peruntukan. So that's satu benda yang kita boleh tengok. Tapi ada juga di pihak lain, sebab saya mewakili bukan teknologi sahaja, saya mewakili sains sosial. So ada yang teknologis, which is bila kita tengok pendidikan banyak kepada teknologis, SNT, sains dan teknologi. So penerbitan banyak daripada situ. Yang akan dapat award ke, dapat anugerah ke dekat situ. Tapi jangan lupa di sebelah sains sosial. Sains sosial pun nak bergerak sama, nak al-falah tu. So peruntukan kena ada juga. Okay? Tak boleh melihat kepada hanya satu sudut. Saya tahu universiti akan tengok semua, cuma priority tu lebih. Tapi soalan yang sama, kenapa sains sosial tak dapat banyak grant? So that is benda-benda yang kena lihat. Kena fair, sebab masing-masing tanggungjawab masing-masing, KPI masing-masing kena penuhi. So bila sebut KPI dia, bila publication dia akan patah balik. Oh, universiti cover tak? Universiti cover tak? Okay, so far alhamdulillah. Cuma dari sudut grant tu is very competitive, tapi kita nak pergi kepada agriculture dan kita nak memasyarakatkan ilmu. Itu satu lagi. So bila kita ada banyak benda nak kena buat, dan kita akan ada isu lain. Work life balance. Cuma doktor tadi kan, sebelum kita pergi work life balance tadi, saya tertarik. Dia seolah-olah nampak macam perlu disediakan peruntukan kepada pensyarah dan sebagainya kan. Tapi dalam konteks contribution ataupun apa yang pensyarah boleh lakukan untuk generate pendapatan itu, bagaimana? Bila sebut penjanaan, itu satu isu yang saya rasa dibincangkan agak lama lah. Okay. So ada yang pro, ada yang con, ada yang kata bila saya sebut pro tu, ada yang minat dia. Dia memang seorang pensyarah, dia memang seorang yang boleh dapat menjanakan pendapatan kepada fakulti, kepada universiti. Okay? Tapi bila back to kepada asas dia masih lagi kena publish, dia masih lagi kena mengajar, dia masih lagi kena buat research. Walaupun dia nature dia kata dia ada talent untuk buat bisnes, boleh menjana kewangan. Tapi dia punya bila KPI tidak selaras. Maksud saya ni dia tidak selaras. Selaras tu maksud dia okey, kita ada dia punya kelebihan masing-masing. Kalau you boleh lebih kat sini, kita kena macam ada satu method ataupun satu sistem yang mengatakan okey, kalau you lebih kat sini, you dah fulfill you punya KPI. Ya. Itu satu bentuk yang boleh dibincangkan, yang boleh ditengok. Penilaian itu bersifat kolektif, bersifat menyeluruh. So kalau kata, tapi masalah dia, bukan saya kata masalah lah, apa yang ada sekarang lebih menjurus kepada penerbitan, lebih menjurus kepada kualiti, tapi tidak melihat kepada benda-benda lain. Saya percaya dalam siri yang akan datang, perbincangan tentang peran strategik berkaitan dengan apa yang dibincangkan tadi akan dikupas dengan lebih lanjut, saya percaya. Dan di situ kita akan nampak ruang-ruang alternatif yang akan diperkenalkan, yang akan dicadangkan dan mungkin memberi manfaat kepada golongan ataupun pegawai akademik itu sendirilah. Saya fikir akan datang. Work-life balance, kita pergi kepada Ustaz Zuhaimi. Bila kita bicara persoalan work-life balance adalah perkara yang agak subjektif jugalah, kan, masing-masing menuntut sesuatu untuk keselesaan masing-masing, dan juga majikan juga menuntut untuk keperluan KPI, menuntut. Tetapi ada kekangan-kekangan lah, ya bro, macam tadi berkenaan dengan keuangan sendiri. Cuma kadang-kadang pengurusan pun akan tanya balik apa sumbangan staf sendiri ke arah untuk membantu universiti itu sendiri, ke arah mendapatkan pendanaan. Jadi perkara ni memang dia takkan terhenti di situlah dalam proses untuk membicarakan siapa yang perlu buat dan siapa yang bertanggungjawab lah. Tetapi kita pergi kepada target kita lah yang ada disebutkan tentang menjenamakan semula indeks kegembiraan warga UPM. Jadi bila kita sebutkan tentang kegembiraan tu, dua-dua menerima manfaat, iaitu selaku universiti, selaku badan yang yang bertanggungjawab kepada pencapaian
kepada sesuatu perkara, dan juga resources yang berada di dalam universiti itu sendirilah. Bagaimana kita nak menggembirakan, maknanya kita melakukan satu perkara tersebut kerana kita suka perkara tersebut. Baik. Bukan kerana perkara tu membebankan kita. Baik, dalam konteks pendanaan tadilah. Kalau universiti kata memang kita tidak ada sumber yang betul-betul ni. So pensyarah ataupun pentadbir ataupun sesiapa saja perlu bersama-sama untuk memastikan pendanaan tersebut dapat dilaksanakan. Kalau konsep kita nak memperkasakan wakaf, nak memperkasakan endowment contohnya sendiri, ianya sebenarnya adalah sumbangan-sumbangan, kan, walaupun sedikit tetapi boleh memberikan manfaat yang besar kepada orang yang berada dalam kampus. Walaupun sumbangan kita sekadar RM10, kan, mungkin kita tak terfikir contohnya dengan sumbangan RM10 tu kita mampu membeli satu ambulan di pusat kesihatan tanpa menggunakan duit daripada universiti. Tapi semuanya adalah sumber daripada sumbangan orang ramai. Hatta Alif mungkin sumbang RM10, kan? Itu saja. Tapi apa nilai dia tadi, kasih sayang tadi. Sebab apa? Hadis pun disebut iza matat ibnu Adam inqata'a amaluhu ila sadas. Apabila matinya anak Adam, dia terputus semua perkara kecuali 3. Al-ilmu yantafi'. Inilah pensyarah-pensyarah yang bagi tentang ilmu. Pelajar pula amalkan dan hormat, berterima kasih. Yang kedua, sedekah jariyah. Sedekah jariyah kita lah. Mana kita fikir dengan sumbangan RM10 ada satu ambulan. Mana kita fikir kapet yang bernilai dekat 1 juta yang berada di UPN tu yang berpuluh tahun tidak diganti, semuanya tidak menggunakan sumbangan universiti tetapi sumbangan dari bukan saja warga tetapi orang yang berada di luar. Jadi tak mustahil perkara-perkara lain juga boleh disokong. Contohnya ada lab, contohnya ada barang-barang yang kita rasa perlu kita kongsikan bersama. Kerana kita faham. Sebab tu kita kaitkan dengan kasih sayang tadi. Dan vision kita ke sana. Vision kita kat sana, kita nak kumpul duit 1 juta, kita nak kumpul duit 2 juta. Kita tinggalkan duit tu. Tetapi kita nak kumpulkan juga harta aset kita untuk berada di sana dengan matlamat kasih sayang kita tadi boleh digembirakan. Itu, tapi saya katakan bahawa perkara ini subjektif sebab dia perlu diberi kefahaman untuk memberi benda yang kita sayang. Kita nak bagi hatta RM10 kita nak bagi, kita sayang. Tapi itulah yang akan membahagiakan. Tapi itulah yang membahagiakan. Dan bahagia itu tidak datang dengan wajah saja. Dengan dalaman. Kita merasa tenang. Kita merasa selesa. Kita merasa hidup kita ni tidak ada musuh. Kan? Tidak ada orang yang nak fitnah kita. Tidak ada orang yang nak curiga kepada kita. Tidak ada orang yang nak jatuhkan kita. Kerana apa? Kerana niat kita yang pertama tadi untuk memastikan bahawa kesejahteraan kehidupan kita. Indeks kegembiraan tadilah yang mungkin boleh kita kaji balik bagaimana kita di universiti ni antaranya saling melengkapi lah. Bukan saja dari segi aspek usaha tenaga kita tapi juga dengan apa yang kita dapat dari segi keuangan kita. Itu saja. Di situ juga ada peranan. Kalau tak salah saya penjenamaan dia adalah indeks kesejahteraan. Ada indeks kesejahteraan. So jadi indeks kesejahteraan ini tadi kalau menurut kupasan Ustaz Zuhaimi kita tadi bukan sahaja ianya merangkumi kepada kasih sayang itu semata-mata tetapi sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Malah ibadah itu sendiri boleh kita kaitkan sebagai sumber kepada kebahagiaan kita. Tinggal lagi macam mana environment yang disediakan menyokong kepada gerak kerja kita bersama. Kita nak kerja secara kolektif ni. Jadi kerja kita macam Prof kata, kita dah mula nak memperkenalkan kepada Lean. Sebenarnya dah ada laksana pun, tapi kita nak memperkasakan lagi Lean Management sebagai contoh. Ini satu aspek yang penting juga saya fikir. Okey, Saudara Alif, short, sharp, sweet, saranan kepada mahasiswa. Baik, Bismillah sadri wa yassirli amri wa tamil lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Saranan saya kepada mahasiswa yang pertama, seperti yang kita bincangkan hari ini, banyak kita berkisahkan tentang peranan mahasiswa. Hari ini bagaimana mahasiswa sebagai the biggest stakeholders memainkan peranan cukup penting kepada kecemerlangan dan pencapaian ini hari ini kita hadapi lah. Kita katakan kan. Dari segi perkara tersebut, dalam menentukan pencapaian ataupun kecemerlangan universiti di masa akan datang bergantung kepada mahasiswa sekarang ini. Kita katakan begitulah. Saya mengharapkan supaya mahasiswa garap semua perkara di peringkat universiti pun telah berjalankan banyak perkara sebenarnya untuk membina mahasiswa bagaimana kita mahukan. Cuma tinggal mereka ini menggarap semua usaha tersebut. Mengambil baik perkara yang dibawa pihak universiti untuk kita sama-sama mencapai kecemerlangan yang kita impikan.
Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengharapkan supaya Universiti Putra Malaysia dapat teruskan kecemerlangan pencapaian. Hari ini kita sebut 132 ranking di dunia, 28 ranking di Asia, 10 terbaik di bawah usia 50 tahun. Kita katakan banyak pencapaian. Namun satu pendapat saya, the quantity yang kita hadapi hari ini banyak pencapaian, it's not melambangkan apa sebenarnya yang kita ingin capai. It's all about quality actually. Kita katakan kan. Betapa akhirnya orang tengok mahasiswa berkejaya ke tidak, akhirnya orang tengok staff UPM, pelajar UPM beradab ke tidak. Hari ini kita lihat 91.2 tahun 2019, graduan kita dapat pekerjaan. Walaupun kita ini universiti yang universiti penyelidikan, dapat 91.2 pelajar kita yang bergraduan mendapat pekerjaan di luar sana. Walaupun perkara tersebut kita katakan kuantiti yang banyak, ia tidak menjaminkan kualiti kita. Bagaimana kita lihat kembali, kalau kita tanya balik graduan kita, apa yang mereka capai, apa yang mereka bekerja di mana, ataupun apa adakah mereka ini mencapai apa yang mereka inginkan dalam bidang pengajian mereka, kita tidak tahu, tak pasti. Betul. That's why sangat-sangat penting dalam apa juga lapisan masyarakat kita di UPM, termasuk pihak pengurusan universiti, student terutamanya, perlu menggilap diri sendiri, kita kata menggarap semua perkara supaya bila mereka bergerak graduan nanti, mereka tersedia untuk menghadapi semuanya. Terima kasih Saudara Alif. Satu poin pandangan dan saranan yang baik. Ustaz dan juga doktor, kurang daripada 1 minit, saranan kepada pentadbir dan juga pegawai akademik. Terima kasih kepada Tuan dan subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Hasil daripada apa yang kita bicarakan di kurang dalam 1 jam setengah, yang kita tidak kupas apa yang dibicarakan dalam naratif tadi lah, tentang seruan menggema seruan Al-Falah menarik. Jadi saya lebih suka mungkin berbalik kepada asas, kan, mungkin apa tujuan asas kehidupan kita lah. Nak kaitkan dengan perkara yang disebut tadi sebenarnya adalah berkait dengan tujuan asas kehidupan kita. Satu ialah tujuan asas kita ni sebenarnya siapa kita? Kita adalah hamba. Kan? Kalau kita adalah hamba, mana kita akan berada di kelompok yang bawah sekali, yang mana kita selalu melakukan kesilapan, kesalahan, dan kita berhak untuk memperbaiki kesilapan dan kesalahan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lemah dan kita perlu orang untuk bantuan. Sebab tu kita kena lengkap di antara satu sama lain. Kita ni lemah. Pensyarah kena ada, pentadbir kena ada, pelajar kena ada untuk melengkapi. Sebab kita ni hanya hamba yang memang lemah. Itu pertama. Lepas tu, apa tujuan kita berada di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni? Yang pertama ialah khalifah. Kita adalah khalifah. Kita adalah pemimpin. Bila kita bicara persoalan pemimpin, kita bertanggungjawab dengan apa yang kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Yang kedua ialah kita berada di sini tujuannya untuk menjalankan amanah. Dan dalam ayat tadi yang bagi Prof ada sebut al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Okay. Mencegah daripada melaksanakan perkara yang baik, al-ma'ruf wan nahy 'anil munkar, mencegah perkara yang buruk. Itu yang jelas yang dalam narratif tadi dibicarakan. Yang ketiga, satu yang last sekali. Kerana apa? Kerana apa ni? Kita ini kemana kita akan pergi? Iaitu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maknanya kita akan pergi kembali kepada Tuhan dengan keadaan yang berpuas hati. Mana puas hati dengan apa yang kita laksanakan di muka bumi ini, dan kaitkan dengan apa yang disampaikan tadi, semuanya adalah tanggungjawab bersama. Sebab apa? Kita akan kembali ke tempat yang kekal abadi. Jadi tanggungjawab tu bersama. So baru dah menjadi gema tu bersama. Wallahu alam. Doktor, short, sharp, sweet. Saranan. Kalau ayat yang paling simple yang saya boleh kupaskan di akhir program ni adalah, satu is kita kena kembalikan dia punya martabat sebagai academician. This first. Martabat tu kena dikembalikan. Sebab ramai di luar sekarang ni meletakkan academician satu yang terhoyong-hayang. Okey, maknanya dia sebab dia punya keputusan ataupun dia punya kelayakan untuk menjadi seorang academician is the highest. You kena ada doctorate baru jadi seorang academician. So kita martabatkan balik. Kena martabatkan balik. Maknanya is sepakar rujuk. Okey, tak boleh nak selalu tunjuk ataupun menyebut Profesor Kangkong ke apa ke, dan dia punya akademik ni saya kena jaga dia punya attitude. Dia ada timbal balik lah. Yang ini dengan pandangan, yang ini kena jagalah pula. Yes. So untuk mencapai, untuk melangkah ke jauh, melangkah lebih besar adalah ekosistem kena disediakan. Kalau ekosistem yang terbaik, kualiti yang terbaik, Al-Falah itu adalah yang terbaik.
Baik, Itu saja. itu dia. Terima kasih para penonton, warganet sekalian. Demikian tadi perbincangan dan kupasan naratif Naib Chancellor 2021, siri yang pertama. Tuan-puan sudah pasti dalam siri yang pertama ini tuan-puan ada mungkin di sana sini kelemahan serba-serba sedikit. Ini merupakan platform kita yang pertama. Bagaimana kita nak mengupas matlamat yang ingin digarap oleh Naib Chancellor kita. Dan bukan sahaja itu impian Naib Chancellor kita, dan kita kena ingat benda tu. Ini adalah impian bersama dan ini adalah gerak kerja secara kolektif. Jadi siri-siri yang berikutnya tuan-puan kita akan bincangkan dengan lebih detail lagi. Hari ini memang kita sentuh habis-habisan sampai emosi itu membumi dekat dalam dada kita, sanubari kita. Kita nak cerita pasal gema bersama-sama ni, seruan Al-Falah dari Menara Ilmu. Demikian tadi tuan-puan, saudara-saudari, saya mohon maaf daripada pengerusi, urus setia dan juga rakan-rakan panel semua, dan daripada diri saya juga sebarang kesilapan dan kekhilafan daripada kami. Saya mohon maaf, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.